Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani akmalani ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Aqul billahi taufiq. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jal atas limpah dan rahmat kasih sayang Allah. Kita semua pada malam ini diizinkan oleh Allah untuk meneruskan lagi kuliah Isyak kita. Pengajian doa menggunakan kitab Rintihan Para Nabi karangan Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah, seorang ulama yang tidak asing bagi kita semua, terutamanya dalam bidang doa. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana kita semua dapat meneruskan kuliah yang pertama pada tahun yang baru ni, tahun Masihi 2021. Jadi diingatkan bagi kita, tidaklah kita menyambut tahun baru ni, tidaklah juga kita bergembira, berbangga dengannya, kerana ia adalah sekadar untuk pengurusan kita saja. Sebab kita ni dah mewarisi satu sistem kalender daripada British lah. Jadi kita hanya meneruskannya sebagai satu pengurusan, sebagai satu kalender untuk diselaraskan, sekadar itu sajalah. Tapi tidaklah digembar-gemburkan, dibanggakan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabiyun jalil, berusaha sedaya upaya untuk mengasaskan kalender dalam Islam, itu kalender hijrah, yang mana ia terpakai sama ada hal ehwal dunia ataupun hal ehwal agama apatah lagi lah. Jadi kita taklah berbangga dengan sistem yang kita ada hari ini, yang mana kita terikat padanya. Tapi itulah hakikat yang kita kena terima pada zaman moden kita ni. Itu kesemua seluruh dunia ni dah selaras penggunaan kalender Masihi yang sama lah. Jadi sekali lagi diperingatkan bagi kita semua, mudah-mudahan insya-Allah kita mulakan tahun ini tidaklah dengan perkara yang melibatkan akidah terutamanya, dan juga tasyabuh dengan orang bukan Islam. Biarlah ia bersih, murni dan suci lah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, hayakumullah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pada siapa yang baru masuk, kita baru saja mukaddimah sikit, kalam fadhi saja, sembang kosong sikit sebelum kita mulakan kuliah kita, sambung pengajian kitab kita. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, jangan lupa untuk sama-sama kita kongsi, share live ini semua dengan grup-grup WhatsApp, grup Telegram kita, grup-grup Facebook kita, rakan-rakan kita, keluarga kita, juga alumni sekolah universiti kita. Seperti mana hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan bagi kita dari riwayat Tirmizi, riwayat yang sahih, ad-dal 'ala al-khair kafa'ilihi. Maksudnya yang menunjukkan, yang mendorong seseorang pada seperti mana orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dan kalau kita tak sempat nak belajar, apatah lagi nak mengajar, tapi kita sempat untuk berkongsi, untuk mempermudahkan urusan orang yang lain. Jadi ini sekurang-kurangnya yang hampir semua orang boleh buat. Hampir semua orang boleh buat adalah dengan berkongsi dan mempermudahkan jalan untuk menyokong admin page kita, Akademi Sunnah. Jadi dengan sokongan ni insya-Allah kita boleh kongsi sebuah sikit lah saham ilmu tersebut
Itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang jariah yang sentiasa mengalir berjalan. Selagi mana ia ada dalam server ni, selagi mana orang menontonnya, mengambil manfaat daripadanya, insya-Allah selagi itulah sampai hari akhirat kita semua insya-Allah ada sebuah sikitlah saham daripada MLM yang sangat menguntungkan ni. Baik, hayakumullah. Pada siapa yang baru masuk, insya-Allah tanpa melengahkan masa lagi, kita akan memulakan bacaan kitab Rintihan Para Nabi karangan Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah. Baik, pada kuliah yang lepas kita berhenti bab doa Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana doa Nabi Nuh ini dibahagikan kepada dua bab oleh penulis. Dia bahagikan kepada dua. Itu pada minggu lepas, bab yang awal menceritakan tentang perihal, tentang keadaan, tentang kisah latar belakang Nabi Nuh AS dan juga kaumnya, supaya kita mendapat satu background untuk memudahkan kita memahami kenapa doa-doa ini ia muncul. Jadi dia ada background di sebaliknya, kisah penceritaan. Jadi setengah doa kadang-kadang bila kita baca secara literal, kita akan dapati doa-doa ini barangkali agak keras. Seperti doa Nabi Nuh AS yang minta pada Allah Azza wa Jalla supaya dijadikan satu keputusan di antara dia dan juga umatnya. Jadi kita faham kisah penceritaan tu 1000 tahun kecuali 50 tahun, iaitu 950 tahun. Dah 950 tahun tapi masih sombong, angkuh. Barulah Nabi Nuh AS doa penyelesaian dia, perakhiran dia macam mana, dan Allah Azza wa Jalla telah makbulkan doa ni dan diturunkan azab berupa banjir yang besar kepada kaum Nabi Nuh AS. Itu penceritaan tu pada kuliah yang lalu. Jadi kuliah hari ni, malam ni insya-Allah dihimpunkan doa-doa Nabi Nuh AS. Ni doa-doa yang lebih banyak yang terhimpun berbanding dengan kuliah yang lalu. Baik. Tu sikit latar belakang berkaitan dengan bab Nabi Nuh AS. Alhamdulillah malam ni juadah kita air kelapa. Tadi petang ada pasar malam, kita pergi beli air kelapa sikit. Baru kita semangat sikit nak kuliah malam ni. Terutama musim-musim hujan ni. Kadang kita tak lupa nak sihat, minum air kelapa sikit. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Dimulakan bab berkaitan dengan doa Nabi Nuh AS pada malam ini dengan sepotong ayat Al-Quran daripada surah Al-Isra ayat yang ketiga. Surah Al-Isra ayat yang ketiga. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu kana 'abdan syakura. Maksudnya sesungguhnya adalah dia seorang hamba yang sangat bersyukur. Dimulakan doa Nabi Nuh AS ini dengan pujian Allah Azza wa Jalla. Seperti mana di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ni ayat 3, Allah memuji Nabi Nuh AS dengan sifat syukur. Iaitu Nabi Nuh AS ni adalah hamba Allah yang bersyukur. Jadi, jika kita nak doa kita ini dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla, diterima di sisi Allah, maka kita sendiri kena jadi hamba yang bersyukur dulu. Hamba yang bersyukur. Barulah doa kita ini dimakbulkan. Di doa itu, ya, di antara ciri-ciri doa yang makbul, yang diterima daripada seorang yang bersyukur. Seorang yang bersyukur. Jadi siapa yang bersyukur, maka Allah akan menerima doanya, makbulkan doa. Adapun orang yang kufur, maka wal'iyadu billah, doanya ditolak, tertolak. Jadi salah satu tanda doa diterima adalah di kalangan orang yang bersyukur. Kerana Nabi Nuh AS seorang yang bersyukur. Ya Allah memuji sifat Nabi Nuh. Hayakumullah, ahlan wa sahlan. Haji Ashabul Kahfi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan berada dalam keadaan sihat walafiat. Jadi kena ada sifat syukur dulu.
Dan sifat syukur ini juga direkodkan di dalam ayat yang lain. So, ayat yang lain menceritakan dengan lebih terperinci berkaitan dengan sifat ini. Iaitu pada surah Al-Mu'minun ayat 28 dan juga 29. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. Maksudnya, maka apabila engkau dan orang-orang yang bersama-samamu duduk dengan teguh di atas kapal itu, sedemikian engkau ucapkanlah segala pujian adalah sewajarnya bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim itu. Dan engkau ucapkanlah, wahai Tuhanku, engkau buatkanlah aku mendarat di tempat mendarat yang diberkati, sedang engkau adalah yang terbaik di antara pemberi-pemberi tempat. Baik, dalam ayat ini diceritakan sifat syukurnya Nabi Nuh AS. Itu apa sifat syukur? Apabila Nabi Nuh dan orang yang bersama dengannya dah duduk dengan baik di dalam kapal, maka dia pun mengucapkan ucapan syukur. So, bila kita dapat nikmat, maka kita ucapkan ucapan syukur. Sebahagian orang, wal'iyadzubillah, bila dia diberi azab, diberikan kerugian, barulah dia akan minta kepada Allah. Tetapi sebaliknya, apabila diberikan satu nikmat, dia tidak bersyukur, dia lupa. Masa nikmat ni dia tak ingat. Bila azab, baru dia ingat nak minta. So, ciri-ciri ini bukan doa yang makbul. Ciri doa yang makbul, kedua-dua keadaan. Sama ada dia diberi nikmat, dia syukur. Bila dia diberi satu azab pun, maka dia berdoa minta pada Allah supaya diselamatkan daripada azab. So, dia kena jalan dua-dua. Seperti mana Nabi Nuh AS. So, dia tak minta saja dia diselamatkan. Bila dia dah diselamatkan, maka dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Itu disebut segala puji sewajarnya bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim itu. Jadi di antara kesempurnaan doa adalah dimulakan dengan muqaddimah. Jadi kita ada muqaddimah pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Kita syukur kepada Allah, lepas tu barulah kita ikuti dengan doa apa yang kita nak minta. Jangan kita ni gelojoh nak minta sesuatu terus kita lompat pergi apa yang kita nak minta tadi. Kena adalah muqaddimah dulu. Puji-pujian dulu kepada Allah, barulah diikuti dengan doa. Seperti manalah ayat ini. Lepas itu barulah engkau ucapkanlah, wahai Tuhanku, engkau buatkanlah aku mendarat di tempat mendarat yang diberkati. Lepas tu baru dia minta. Lepas dia dah syukur, lepas dia dah puji, barulah dia minta, ya Allah, bagilah tempat mendarat kami itu diberkati. Jadi baru dia minta. Lepas dia dah syukur, baru dia minta. Itu kesempurnaan doa. Sedang engkau adalah yang terbaik-baik di antara pemberi-pemberi tempat. Ditutup dengan juga puji-pujian. Sebaik-baik pemberi tempat. So dibuka dengan pujian, ditutup dengan pujian, permintaan berada di pengajian tengah. Baik, Al-Imam Ibn Kathir berkata, Syekh Abdul Razak, dia bawa tafsiran daripada Al-Imam Ibn Kathir. Ini kaedah kita lah, bila kita membaca ayat-ayat Al-Quran, maka hendaklah diikuti dengan tafsiran para ahli tafsir yang mu'tabar. Jangan kita goreng ikut suka kita. Imam Ibn Kathir berkata, Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi Nuh AS untuk merafak pujian kepadanya kerana memudahkan urusan bahtera dan menyelamatkannya. Jadi Allah Azza wa Jalla perintah kepada Nabi Nuh AS untuk bersyukur, untuk memuji Allah. Kerana apa? Kerana dipermudahkan urusan. So segala urusan kita, walaupun bukan urusan bahtera kapal ni pun, urusan lain, dipermudahkan, maka kita kena puji Allah, kena syukur. Dan menyelamatkannya, iaitu memisahkan antara dirinya dan kaumnya yang zalim. Bila kita diselamatkan daripada kaum yang zalim.
kaum Nabi Nuh AS, dan zaman kita diselamatkan daripada pemimpin yang zalim, daripada penguasa yang zalim, diselamatkan daripada orang yang zalim, pengutip utang ke yang zalim, gangster ke yang zalim, siapa saja yang zalim, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan menenangkan baginda daripada sesiapa yang menyelisihi dan menuduh baginda sebagai dusta. Juga untuk menenangkannya. Jadi salah satu kaedah untuk kita menjadi tenang adalah dengan bersyukur. Kerana orang yang kurangnya ketenangan, hidupnya gundah gulana, setiap hari ada saja benda yang tak kena, setiap hari dia rasa tak tenang, rasa serabut. Barangkali dia kena cek semula, adakah dia ni bersyukur dengan nikmat yang Allah beri, adakah dia memuji Allah, ataupun dia sentiasa ada negatif, pemikiran yang negatif, segala yang dia ucapkanlah negatif, semuanya buruk. Jadi kita kena pandang orang yang di bawah kita, baru kita rasa apa yang kita ada ni dah cukup baiklah, banding dia lagi teruk daripada kita, so kita lebih tenang. So kata Ibn Kathir, untuk menenangkan Nabi Nuh AS. So para anbiya pun ya ditenangkan, tapi dengan kaedah ini, bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla. Baik. Begitu juga dalam ayat yang lain pula. Ayat yang lain juga menceritakan tentang Nabi Nuh AS, sifatnya, iaitu surah Az-Zukhruf ayat 12 sehingga 14. Surah Az-Zukhruf ayat 12 sehinggalah ayat yang ke-14. Baik, Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. Maksudnya, dan Allah yang telah mencipta segala pasangan setiap satunya, dan dia telah mengadakan kerana kamu kapal-kapal dan binatang-binatang ternak apa yang kamu tunggang, supaya kamu duduk dengan teguh di atas belakang-belakangnya. Kemudian kamu mengingati limpah kurnia Tuhan kamu apabila kamu duduk teguh di atasnya, dan berkata, Maha mulia yang telah menundukkan kerana kami dengan ini, sedang tidaklah sesekali kami terhadapnya mampu menguasai, dan sesungguhnya kami kepada Tuhan kami benar-benar akan kembali. Baik, ayat ini menceritakan tentang doa menaiki kenderaan. Doa apabila kita menaiki kenderaan, yang dalam kes ini bahtera lah, kapal. Kapal Nabi Nuh AS. Itu Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kekuatan Allah Azza wa Jalla menciptakan segala pasangan, sama ada binatang-binatang ternak ataupun manusia sendiri berpasangan. Dan Allah menciptakan kapal. Mana kita lihat pada zaman itu masih awal, tapi kapal-kapal yang besar telah pun ada. Ayakumullah Puan Ummu Ali, clear Ustaz? Alhamdulillah clear. Macam mana jemaah-jemaah yang lain? Ini ada duduk tengah live 19 orang. Adakah semuanya clear suara dan juga video di tempat masing-masing? Hayakumullah, ahlan wa sahlan. Baik. Jadi Allah Azza wa Jalla mencipta kapal yang mana zaman itu masih awal, tapi dah ada teknologi kapal ni. Walaupun banjir yang sangat besar, tapi mereka selamat. So teknologi itu awal lah, zaman yang masih awal, tapi telah pun ada. Ini antara kekuatan Allah Azza wa Jalla. Juga Allah menciptakan binatang tunggangan, mana kita boleh duduk dengan teguh di belakang, tak jatuh. Boleh pula kita pergi travel dengan jauh, dengan selamat di belakang tunggangan ni. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebut tentang doa ini, iaitu Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doa menaiki kenderaan. Itu tentang
Catat doa ni bagi siapa yang belum menghafal lah. Tapi hampir semua orang menghafal doa ni. Surah Az-Zukhruf ayat 12 sehingga 14. Ayat ni ayat yang ke 13 dan juga yang ke 14. Ini doa menaiki kenderaan. So doa ini adalah doa Nabi Nuh alaihi salam. Sampai ke hari ni kita semua beramal dan menghafal doa yang sama dibaca oleh Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kita lihat doa ini maha mulia yang telah menundukkan kerana kami dengan ini. Itu Allah Azza wa Jalla menundukkan kenderaan. Sama ada kapal ke, kereta kita ke, basikal kita ke, motor kita ke, semuanya ditundukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana Allah jadikan kita ini menguasai. Kita boleh kawal kenderaan-kenderaan ni. Jadi kena baca doa ni. Supaya kita mengawalnya dengan baik. Sama ada kita kawal dengan baik itu, selamat dari sudut fizikal ataupun selamat juga dari sudut spiritual. Sudut fizikal kita selamat daripada dilanggar ataupun accident, selamat. Dari sudut spiritual selamat apabila kenderaan kita pakai itu adalah untuk ketaatan pada Allah. Bukanlah untuk melakukan maksiat, untuk mensyirikkan Allah, tapi untuk ketaatan kepada Allah. So kita minta selamat dua-dua sekali. Maka bacalah doa ini, Allah Azza wa Jalla yang mengizinkan kita untuk mengawal. Jadi bukan kerana kecerdikan kita semata-mata. Ini semua dengan izin Allah, dengan asbab kecerdikan teknologi moden yang ada hari ini. So ini kita lihat ada kenderaan-kenderaan yang ajaib kita tengok. Kadang seperti kereta elektrik, Tesla yang masyhur buat kereta elektrik. Kita lihat juga bullet train, kereta api yang sangat laju seolah macam peluru. Kita takjub, kita rasa satu benda yang tak tercapai akal, satu yang ganjil, satu yang ajaib. Jadi kita kena kembali kepada doa ini. Kita kena memuji Allah Azza wa Jalla. Itu semua ini dengan izin Allah. Semua dengan ilmu daripada Allah Azza wa Jalla. Kita cuma ni diberikan keizinan. Itu kita kena sedar hakikat tu. Sebab setengah orang kadang bila diberikan kepada dia teknologi yang canggih, dia lupa pada Allah. Kita jangan lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa. Terutama apabila kadang kita ada basikal yang mahal-mahal kan. Basikal yang canggih, yang ringan tapi dia tahan lasak. Mungkin 40-50 ribu. Kena baca doa ni selalu. Sebab kadang bila kita ni ralit, kita duduk dalam satu kumpulan, mana dalam kumpulan tu adalah 2-3 orang, mungkin agak ralit, mungkin agak lalai, dengan kita pun terbabas sekali bersama dengannya. Jadi pilihlah grup-grup yang baik jika kita nak menunggang basikal ni. Dan juga kalau tuan-tuan puan tak ada kawan nak tunggang, boleh join kita punya admin Haji Safwan. Dia pun juga kayuh basikal. Kalau kayuh basikal dengan admin kita, sebelum kayuh dia akan baca doa ni dulu. Supaya tak mengarut duk kayuh tengah-tengah jalan, ataupun duk mengarut pergi ke tempat yang lain. InsyaAllah kita cari leader-leader seperti mana Haji Sofan kita, insyaAllah. Ayakumullah. Ibu Ismi, suara jelas. Alhamdulillah. Suara clear. Baik. Yang mana tidaklah sekali kami terhadapnya mampu menguasai. Sebelum ni kita tak mampu. Sebelum tu tak pernah ada lagi diceritakan tentang bahtera, kapal. Kemudian Nabi Nuh AS, Allah Azza wa Jalla izinkan dia, berikan ilmu pada dia, membina kapal. So sebelum daripada itu kita tak ada. Sebelum ini kita pun tak ada teknologi yang moden, kapal terbang ke, bullet train semua tak ada. Kemudian Allah izin pada kita. Di akhirnya kepada Tuhan kami benar-benar kita akan kembali. Last sekali kita semua akan meninggal dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tak adalah semua ni kekal bersama dengan kita. Itu hakikat yang kita kena sedar. So doa ini bacalah setiap kali menaiki kenderaan, apa saja jenis kenderaan pun. Baik. Dalam ayat yang lain pula Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Maksudnya ada, engkau katakanlah, wahai Tuhanku, engkau masukkanlah aku dengan sebenar-benar kemasukan sebaik-baiknya, dan engkau keluarkanlah aku dengan sebenar-benar keluaran sebaik-baiknya, dan engkau jadikanlah kerana aku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Baik, dalam ayat ni Allah Azza wa Jalla juga perintahkan kepada kita untuk kita beroleh kebaikan dan juga perakhiran yang baik. Jadi ayat ini asalnya difirmankan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah. Jadi bila kita nak bermusafir, bila kita nak menaiki kenderaan, nak masuk tempat yang baru, maka kita baca doa ini. Walaupun ia bukanlah doa Nabi Nuh alaihissalam, tapi seperti mana kuliah yang lalu kita sebut bahawa Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah cuba untuk mensyarahkan doa Nabi Nuh alaihissalam, menafsirkan doa Nabi Nuh alaihissalam dengan doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia menafsirkan antara satu sama lain, mensyarahkan antara satu sama lain, memahamkan kita. Walaupun doa yang berlainan. Walaupun kita kata ni bab doa Nabi Nuh alaihissalam, tapi berkaitan dengan menaiki kenderaan, menaiki bahtera, menaiki kapal. So walaupun ayat ini asalnya, ya konteks asalnya berkaitan dengan hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi hijrah itu juga menaiki kenderaan, hijrah itu juga mana bermusafir, keluar daripada satu tempat dan menuju satu tempat yang baru. Maka dia ada kaitan di antara dua di bawah ayat ini. Jadi kita boleh take note lah ayat ini sebagai salah satu daripada doa. Sebenarnya antara doa-doa yang kita boleh baca untuk kita bermusafir atau menaiki kenderaan. So, sekarang ni musim masih lagi, hari ni Sabtu, esok Ahad, mungkin 2 hari ni ramai yang akan bermusafir, melancong ke, menaiki kenderaan ke, ataupun ada berjalan kaki ke, balik kampung ke, boleh baca doa ni. Jadi daripada ayat surah Al-Isra ayat 80. Surah Al-Isra ayat yang ke-80. Take note. Surah Al-Isra ayat 80. Boleh baca doa ni. Begitu juga Al-Bidayah wan Nihayah. Ini Al-Imam Ibn Kathir. Al-Imam Ibn Kathir menyebut tentang ayat ini. Ya, difirmankan ketika mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hendak berhijrah. Baik, dalam doa ini diceritakan berkaitan dengan ada kaitan dengan hijrah, iaitu masukkanlah aku dengan sebenar-benar kemasukan sebaik-baiknya. Bila kita nak masuk suatu tempat, masukkanlah dengan sebenar-benar kebaikan, dan keluarkanlah dengan sebenar-benar keluaran. Kita nak masuk dengan baik, keluar juga dengan baik. Baik. Seterusnya dalam ayat yang lain pula disebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Maksudnya dia telah berkata, kamu naikilah ke atasnya dengan menyebut nama Allah semasa pelayarannya dan berlabuhnya ia, kerana sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha mengampuni, Maha mengasihani. Surah Hud ayat 41. Surah Hud ayat ke-41. Baik. Dalam ayat ini ia menceritakan tentang perihal Nabi Nuh alaihissalam. Ini perihal Nabi Nuh alaihissalam. Naiklah ke atasnya dengan menyebut nama Allah. Bila kita nak naik kenderaan, sebutlah nama Allah. Kalau kata kita tak ingat ayat tadi, lagilah tak ingat. Sebelum tu, subhanallazi sakhkhara lana hadha tu pun tak apa nak ingat, apatah lagi ayat yang seterusnya tadi. Yang Nabi SAW berhijrah, tu lagi tak ingat lah tadi. Paling kurang, bacalah nama Allah. Sebut nama Allah. Bismillah. Kalau kita tak ingat sangat, Bismillah. Kita naik kenderaan, ucaplah Bismillah. Semasa pelayaran dan berlabuhnya ia. Masa kita nak naik, nak mula berlayar, bila dah sampai, dah berlabuh, dah sampai dah pun, juga baca. Kita boleh baca dua-dua.
Tak ada masalah. Doa naik kenderaan tu kita baca yang tu pun, bila dah sampai baca tu. Mula nak jalan baca tu, dah sampai pun baca benda yang sama. Boleh, tak ada masalah. Bahkan ia bab doa dan secara umumnya ia ada panduan, ada petunjuk secara umum seperti manalah ayat ni, semasa pelayaran dan semasa berlabuh. Semasa pelayaran dan juga semasa berlabuh. Dan di sini ada bacaan yang kadang-kala kita mungkin jarang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dipanggil imalah. Setengah tempat dalam Al-Quran dibaca dengan imalah. Yang ni kita kena talaqi, kita kena dengar. Dengar guru baca, baru kita boleh baca. Sebab dia tak ada kaedah. Dia sukar kita nak baca. Dia bukan macam baris. Majri, majra, majru. Kalau ada baris, atas, bawah, depan. Fathah, kasrah, dhammah. Itu kita boleh baca dengan kaedah. Tapi yang ni dia kena baca dengan talaqi. Jadi tuan-tuan dan puan, boleh belajar. Kita pun ada kuliah kita. Kuliah tahsin Al-Quran. Oleh Ustaz Akbar. Ustaz Akbar, selebriti kita. InsyaAllah pada hari Jumaat ni. Jumaat. Semalam lah. Tapi semalam mungkin ada urusan yang lain. Jadi minggu hadapan insyaAllah boleh baca tahsin, belajar tahsin Al-Quran. Boleh tanya Ustaz Akbar kita bagaimana baca imalah ni. Majreha. Macam kita kadang orang utara banyak guna kata are. Si kandak are. Are itulah kataan bunyi lebih kurang macam tu, are. Majreha. Baik. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, ayat ini kita telah baca pada kuliah lepas. Surah Hud ayat 48. Jadi yang ni kita skip. Jika ayat yang telah kita baca, kita telah ambil faedah pada kuliah yang lepas. Barangkali diulang supaya ia menguatkan berkaitan dengan ayat yang sebelum ni pada ni lah. Jadi madai pada kuliah yang lepas. Kita lihat ayat yang seterusnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Dan kami jadikan keturunan Nuh sahajalah yang kekal. Surah As-Saffat ayat 77. Dan kami jadikan keturunan Nuh sahaja yang kekal. Keturunan Nuh itu kekal. Maknanya kita semua ni, umat manusia ni, semua daripada keturunan Nabi Nuh AS. Kalau ada orang kata dia keturunan Nabi, kita pun keturunan Nabi juga. Cuma kita Nabi Nuh lah. Dan juga Nabi Adam AS. Bukan Nabi Muhammad SAW. Nabi juga, keturunan Nabi. Jadi keturunan Nabi ini bukanlah satu yang menjadi dalil, jadi hujjah. Jadi kesemua kita keturunan Nabi Nuh AS. Cuma para ahli tafsir seperti Imam Ibn Kathir ada memperincikan tentang keturunan Nabi Nuh ni. Siapa yang dimaksudkan keturunan Nabi Nuh AS. Hayakumullah Puan Siti Salasiah. Assalamualaikum Ustaz. Masjid Mustaqim Kampung Datuk Abu Bakar Baginda. Hayakumullah. Lama dah tak pergi ke Masjid Mustaqim kita. Datuk Abu Bakar Baginda dekat dengan Bangi. Dah dalam keadaan sihat walafiat. Haji MB. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Haji MB ni orang semenyih kita. Surah Al-Islah. Benda tasik ke semua. Hayakumullah. Dah dalam keadaan sihat walafiat. Baik. Jadi Imam Ibn Kathir ada perincikan sikit berkaitan keturunan Nabi Nuh AS ni. Baik, keturunan Nabi Nuh AS ada 3 orang. Ada 3 anak. Nanti mengiman dengannya naik di atas kapal. Adapun anak Nabi Nuh AS yang kufur itu ditenggelami air. Ini 3 yang beriman. So 3 ini yang melahirkan zuriat anak-anak mereka yang berkembang menjadi manusia yang ada pada hari ini kita semualah. Namun yang muskilnya kalau 3 ini bagaimana yang lain yang naik kapal juga, mereka tidakkah ada anak?
ada zuriat. Kenapa ayat ni sebut zuriat ni hanya 3? Wallahu a'lam, zahir ayat ni sebut zuriat ni daripada anak Nabi Nuh, keturunan Nabi Nuh alaihi salam. So, kita telah sebut pada kuliah lepas, kalau tuan-tuan masih ingat, berapa pandangan disebut Imam Ibn Kathir. Ada yang sebut 7 orang naik kapal, ada yang sebut 8 orang naik kapal, ada yang sebut 80. So, katakanlah 7 orang, 7 orang mungkin 3 anak dengan isteri masing-masing 6. Campur Nabi Nuh 7. Jadi 7 lah. Ataupun mungkin 8, mungkin 80, kita tak tahu berapa orang yang sebenarnya di atas kapal. Tapi dalam ayat ni sebut yang berbaki adalah keturunan Nabi Nuh AS. So, mungkin dalam kapal tu semua keturunan Nabi Nuh ke? Ataupun dalam kapal itu mungkin semua ni adalah bukan keturunan Nabi Nuh, ada juga keturunan yang lain. Tetapi daripada mereka tidak beranak pinak. Mungkin orang yang dah tua ke, ataupun orang yang tak mempunyai anak, ataupun yang tidak direzekikan anak. Apapun yang zahir dalam ayat ini sebut keturunan Nabi Nuh. Mungkin juga kalau kata 80 orang, 80 dalam 80 tu mungkin adalah keturunan Nabi Nuh juga dalam tu. Anak Nabi Nuh, cucu Nabi Nuh. Yang mana cucu-cucu ni mungkin ramai. So, kita tak tahu berapa orang dalam kapal tu. Cuma yang kita tahu apa yang ada dalam Al-Quran. So, apa yang zahir dalam Al-Quran ni, keturunan Nabi Nuh lah yang beranak pinak di muka bumi ni. Iaitulah pandangan kebanyakan ahli tafsir. Semua manusia ni daripada keturunan Nabi Nuh AS. Apa yang jadi 80 orang hak lain tu, barangkali 80 ataupun barangkali 80 itu tidak mempunyai keturunan. Wallahu ta'ala alam. Itu kita tak perlu perincikan sangat. Kemudian zuriat Nabi Nuh AS ni siapa? Ada riwayat daripada Musnad Ahmad. Hadis yang marfu' daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada disebut 3 orang anak Nabi Nuh alaihi salam, iaitu Sam dan Ham dan Yafith. Sam, Ham dengan huruf ha dan Yafith dengan huruf tha. Yafith, 3 orang. Dan disebut pula keturunan mereka daripada Sam ni, dia Abul Arab. Dia bapa orang Arab. So, daripada Sam ni jadi keturunan Arab. Daripada Ham, dia Abul Habash. Iaitu Habsyah lah. Orang Habsyah. Orang Afrika. Dan Yafith ni Abu Rum. Orang Rum. Bapa pada Rum. Itu hadis yang Nabi SAW sebut. So, yang ni kita bolehlah. Bolehlah kita untuk berpegang dengannya. Cumanya ada pula perincian yang lebih detail, yang lebih terperinci daripada hadis ni. Itu riwayat pada Sa'id bin Musayyab. Ataupun nak baca Musayyib pun boleh. Dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Haji Mantoro Summah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hayyakumullah. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban bikum. Kita dah berada di perakhiran dah daripada kuliah kita. Sikit lagi insya-Allah. Jadi ada riwayat pada Sa'id bin Musayyab ataupun Musayyib, perincian. Itu dikatakan bahawa Abul Arab ini, selain daripada Abul Arab, selain daripada bapa pada Arab, dia juga bapa pada Parsi. Arab dengan Parsi yang mana dekat-dekat. Dia sebut Arab dan juga Parsi. Muncul daripada Sam ni. Itu juga Ham Abul Habash, dia ada juga menyebut selain daripada Habsyah, juga Qibti, iaitu Mesir. Itu bangsa daripada Mesir, Qibti. Itu juga Barbar. Disebut bangsa daripada Barbar. Itu yang biasanya dikenali di bahagian utara pada Afrika. Itu dia dekat-dekat tu. Utara Afrika, Mesir, Syah. Itu dia tu daripada keturunan yang sama. Yafith ni pula Abu Rum. Daripada Rom, dan keturunan yang hampir dengan Rom ni disebut Turki. Turk. Turki ni hampir dengan Rom. Dan ada satu benda yang agak muskil, disebut Ya'juj dan Ma'juj juga daripada keturunan Yafith ni. Ini daripada Sa'id bin Musayyib. Wallahu a'lam. Ini adalah riwayat daripada tabi'in. Dan Imam Ibn Kathir pun tidak
komen. Jadi sekadar kita baca saja kita bolehlah, tak ada masalah perincian ni. Cuma yang sebutlah hadis adalah 3 tu sahaja. Tidak diperincikan dengan lebih jauh. Wallahu ta'ala alam. Yang penting ini adalah satu penghormatan, kemuliaan pada Nabi Nuh AS, sebab kita semua ni lah datang pada keturunan Nabi Nuh. Baik. Jadi Syekh As-Sa'di, ada tafsir As-Sa'di menyebut beberapa faedah. Jadi naqal oleh Syekh Abdul Razak beberapa faedah daripada Syekh Sa'di. Antaranya kita ni dituntut menyebut nama-nama Allah apabila naik dan turun. Bila kita naik ataupun kita turun, kedua-duanya kita sebut nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutlah ayat-ayat Quran tadi berkaitan dengan naik dan turun, menyebut nama Allah. Yang ini kita telah baca. Kita skip lah ayat Quran yang tadi dengan makna hampir sama. Kemudian dituntut bagi kita untuk mohon barakah apabila kita keluar, apabila kita nak masuk di satu tempat. Minta barakah, keberkatan. Ini juga penting. Minta barakah, keberkatan. Kadang bila kita nak musafir, kita tak tahu apa yang kita akan hadapi dalam musafir kita ni. Tapi alhamdulillah zaman moden kita ni, kita dah ada pelbagai apps. Apps ni alhamdulillah baiklah. Itu salah satu faedah. Walaupun kadang orang kritik, kadang orang bagi bintang, tak ada masalah. Kadang orang tanya, bolehkah kita kritik makanan? Bismillah. Syekh Utsaimin rahmatullah alaih sebut dilarang mengkritik makanan, tetapi boleh mengkritik chef. Kritik tukang masak boleh, tak ada masalah. Kritik makanan dilarang. Begitulah. Bila kita mengkritik hotel contohnya kan, bila kita nak bermusafir ke satu hotel atau kita nak musafir, nak naik flight, naik ferry ke, naik kereta ke, Grab ke apa, ini semua dia ada rating, dia ada juga komen. So rating komen itu jika dengan adab, dengan jujur, tak ada masalah, boleh dibenarkan bagi kita. Dan itu faedah bila kita nak musafir. Dalam musafir itu kita minta keberkatan dalam musafir kita, minta dijauhkan daripada segala yang buruk. So salah satu kaedah dia adalah dengan kita kena riki dulu. Kita riki baik ataupun tidak, terutama bila melibatkan tauhid. Melibatkan tauhid. Lepas tauhid itu melibatkan maksiat. Contoh bila kita nak masuk satu hotel, kita kena riki dulu. Hotel ni ada tak dia buat patung-patung dalam hotel tu? Ada tak dia buat pub, arak, maksiat? Supaya kita ni terselamat daripada diangkat keberkatan. So, Syekh Sa'di minta kita mohon barakah sebelum kita nak masuk keluar daripada suatu tempat. Seperti mana salah seorang jemaah kita, dia cerita, dia menginap di satu hotel. Mungkin hotel tu pun dah ditentukan. Bukan dia sendiri pilih. Ditentukan bila dia menginap satu hotel di Indonesia, ada patung dalam hotel tersebut. Ada patung-patung dalam hotel tu, ada patung. So, dia pun nak ambil tuala hotel tu, dia selimut patung tu. Dia tak maulah ada patung. Dia selimut. Bila dia selimut, dia tidur, dia kena kacau dengan hantu. Barangkali patung tu lah. Jin syaitan tu tak puas hati dengan dia. Dia pergi selimut, pergi tutup. Macam pergi kacau lah patung tu. So kita minta dijauhkan benda-benda macam itu. Terutama melibatkan syirik, melibatkan akidah. Jadi kita minta barakah. Itu juga antara faedah daripada ayat yang kita telah baca sebelum daripada ni. Minta berlindung dan minta keberkatan. Baik. Seperti mana dalam ayat yang lain juga menyebut wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dan engkau ucapkanlah, wahai Tuhanku, engkau buatkanlah aku mendarat di tempat mendarat yang diberkati, sedang engkau adalah yang terbaik di antara pemberi-pemberi tempat. Ini doa Nabi Nuh AS kita dah baca sebelum daripada ni. Doa ni kita tak perincikan lagi, kerana kita telah pun baca tadi sebelum daripada ni. Baik. Dan kita masuk pada hadis Nabi SAW apabila baginda nak
musafir nak menaiki kenderaan, direkodkan dalam Sunan Abi Dawud, Jami' Tirmizi dan lain-lain kitab hadis daripada Ali bin Rabi'ah. Beliau menceritakan, saya pernah melihat Ali radhiyallahu anhu dihulurkan unta untuk dikendarainya. Apabila beliau meletakkan kakinya atas tunggangan, beliau berkata dengan nama Allah. Nah, bila dia naik saja unta tu, bismillah, dengan nama Allah. Apabila kedudukan beliau atas tunggangan sudah stabil, beliau mengucapkan. Masa dia duduk tengah naik, bismillah. Bila dah sampai naik stabil dengan baik, dia mengucapkan segala puji bagi Allah, Maha Suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini bagi kami, yang kami asalnya tidak mampu gunakannya. Kemudian beliau menyebut Alhamdulillah sebanyak 3 kali, Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengucapkan, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri, maka ampunkanlah dosaku. Karena tiada lain yang mengampunkan dosa selain Engkau. Kemudian Ali radhiyallahu anhu tertawa. Seseorang bertanya kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, mengapakah anda tertawa? Beliau menjawab, saya pernah melihat Nabi SAW melakukan perkara sama yang aku lakukan. Dan baginda pun juga tertawa. Yang ni, Wallahu a'lam, kenapa penterjemah kita dia tidak sertakan sekali matan dalam bahasa Arab. Biasanya hampir semualah. Terlihat semuanya ada matan bahasa Arab, kemudian terjemahan di bawah. Tapi yang ni diberi terjemahan sahaja. Mungkin terlepas pandang ke, ataupun ia bukanlah satu doa utama untuk bab ini, diutamakan doa lain dulu, cuma dibawa juga dalam bentuk terjemahan. Tapi kalau boleh segala doa diberi matan teks dalam bahasa Arab, diikuti dengan terjemahan. Jadi saya telah merujuk dalam kitab Hisnul Muslim. Ini Hisnul Muslim kecil saja. Hisnul Muslim ni saya beli dekat Madinah, 3 rial. Cik ada tulis kat ni. SR3. Ini SR3. 3 rial, kecil je. Hisnul Muslim ni terjemahan daripada Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Dr. Basit kita lah. Dia terjemahan antara terjemahan yang baik lah. Dalam bahasa Melayu yang standard. Mudah difahami. Jadi doa ini ada doa yang ke-206. Nombor 206. Doa naik kenderaan. Sudah ada lafaz dalam bahasa Arab. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perlu lafaz dalam bahasa Arab, boleh rujuk Hisnul Muslim nombor 206. Itu ada teks dalam bahasa Arab. Makna dia sama saja. Makna dia sama saja seperti mana dalam terjemahan buku kita ni. Baik. Itu sedikit faedah tambahan daripada kitab Hisnul Muslim. Persoalan dia, wahai Rasulullah, mengapakah anda tertawa? Baginda SAW memberitahu. Jadi Nabi SAW membaca doa naiki kenderaan tadi. Cuma doa menaiki kenderaan itu, baginda tertawa apabila membaca doa tu. Kenapa Nabi ketawa? Kata Nabi SAW, Inna rabbaka ya'jabu min 'abdihi idza qala ighfir li dhunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi. Maksudnya, sesungguhnya Tuhanmu merasa kagum dengan hamba-Nya yang mengucapkan, ampunkanlah dosaku. Dalam keadaan dia mengetahui tiada yang mampu mengampunkan dosanya selain Allah. Sunan Abi Dawud, Jami' Tirmizi, hadis ni adalah hadis yang sahih seperti mana dalam sahih Al-Jami'. Hadis yang sahih. Dalam hadis ini dia ada faedah yang penting, iaitu sifat Allah Azza wa Jalla kagum. Di antara sifat Allah adalah kagum, ta'ajub. Kagum di antara sifat Allah Azza wa Jalla. Inilah kita punya tajuk malam ni, berkenaan dengan doa ni. Kerana doa ni adalah doa yang istimewa. Doa yang lain daripada yang lain. So tajuk kat atas ni doa yang Allah Azza wa Jalla kagumi. Jadi Allah kagum dengan doa ni. Kenapa? Kerana doa ini dia menyebut tentang keampunan. Keampunan. So Allah Azza wa Jalla kagum dengannya. Dan sifat kagum ini ia adalah di antara sifat Allah Azza wa Jalla. Walaupun kadang bila kita baca secara literal,
kita pelik, kenapa sifat kagum ni ada pada makhluk juga, manusia juga. Mana kita semua juga ada sifat kagum. So kenapa Allah Azza wa Jalla ada sifat kagum? Yang ni semua adalah akidah ahli sunnah. Akidah kita sebagai ahli sunnah, bila berhadapan dengan sifat Allah Azza wa Jalla yang sahih, maka kita menerimanya dengan selayaknya bagi Allah Azza wa Jalla, tanpa kaedah kaifiat. Jadi kita menerima seadanya seperti mana disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Al-Utsaimin rahmatullah alaih, dia ada syarah pada kitab Lum'atul I'tiqad. Ini juga kitab ni terjemahan daripada PIS juga, petunjuk ke jalan kebenaran. Ini Lum'atul I'tiqad. So dia ada syarah pada Lum'atul I'tiqad ni oleh Syekh Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Tapi di sini kita boleh lihat siapa yang ada kitab ni, yang beli daripada PIS, karya PIS, muka surat 60. Muka surat 60 ada hadis tentang kagum. Itu hadis ya'jabu rabbuka minasyabi laysat lahu sabwatun. Maksudnya Tuhan engkau kagum kepada pemuda yang tidak cenderung kepada kemaksiatan. Ini cerita pasal pemuda yang tak kagum, tak cenderung kepada maksiat. Allah kagum dengannya. Juga ada hadis lain riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, yang sahih, Allah kagum kepada salat jamaah. So sifat kagum ni ada di banyak tempat yang lain, bukan saja berkaitan dengan doa menaiki kenderaan ni saja, tapi di tempat-tempat yang lain. Lepas tu Syekh Utsaimin rahmatullah alaih menyebut para salafus salih, mereka sepakat bahawa Allah Azza wa Jalla sabit dengan sifat kagum, sifat ta'ajub ini, kagum. Itu ya sifat yang kita beriman dengannya tanpa takyif, tanpa adanya kaedah cara yang tertentu. Jadi yang selayaknya bagi Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah kagum? Kerana dia memohon ampun dosanya daripada Allah dalam keadaan dia tahu tiada yang mampu mengampunkan dosa selain Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita naik kenderaan, minta ampun kepada Allah. Kalau kita tak boleh baca dalam bahasa Arab pun, kita baca dalam bahasa Melayu. Ya Allah, ampunkanlah aku. Bila naik kenderaan, ya Allah, ampunkan aku. Baik, itu sedikit faedah tambahan daripada kitab Lum'atul I'tiqad. Baik, doa yang terakhir sebelum kita tangguhan kuliah kita malam ni. Doa kita yang terakhir, jika ada sebarang soalan, 1-2 soalan yang terakhir ni, boleh buh di kat komen kita kat bawah ni. InsyaAllah kita cuba menjawabnya. Dalam Sahih Muslim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menceritakan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada atas unta baginda untuk bermusafir, baginda bertakbir sebanyak 3 kali. Kemudian beliau membaca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa yang sama naik kenderaan tadi. So Nabi kita sallallahu membaca doa yang sama juga dengan doa Nabi Nuh AS. Kemudian Nabi kita sallallahu membaca doa tambahan, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa twi 'anna bu'dah. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fi al-ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'i as-safar wa ka'abati al-manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Baik. Maksudnya, wahai Allah, sungguhnya kami memohon kepadamu agar mengurniakan kebaikan, ketakwaan dan amalan yang engkau redha dalam permusafiran kami ini. Wahai Allah, permudahkan permusafiran kami ini, lipatlah bumi yang jauh untuk kami. Wahai Allah, engkau peneman tak kala bermusafir, engkau pengganti bagi ahli keluarga yang kami tinggalkan. Wahai Allah, kami berlindung denganmu daripada kepayahan musafir, pandangan yang buruk dan kejadian yang tidak baik pada harta dan keluarga kami.
Ini doa bermusafir. Selalu kita baca biasanya bila naik flight lah. Tuan-tuan dan puan yang pergi umrah, pergi haji, naik flight Saudi Airlines. Bilang flight mas pun sekarang, mas amal. Dia baca doa ni. Sampai kita pun kalau duk baca selalu, boleh ingat. Duk dengar selalu bila nak mulakan flight kita. So dalam doa ini ada beberapa faedah. Antaranya yang faedah dalam doa ini minta dipermudahkan. Kerana musafir ni lah azab. As-safaru qit'atun minal azab. Kata Nabi SAW, safar itu, musafir itu, ia adalah pecahan, potongan daripada azab. Kerana dalam musafir kita ada azab. Ada kesusahan, kepayahan, betul kita diberikan keringanan bila musafir. Antaranya apabila kita salat qasar. Seperti mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan. Hadis yang sahih. So kita minta dipermudahkan. Kemudian minta dilipatkan kerana musafir ni jauh. Jauh, kadang kita rasa dekat, kadang kita rasa jauh. Jadi musafir kita minta Allah lipatkan. Lipatkan mana Allah cepatkan. Mana cepat tu memang betul-betul cepat ataupun cepat itu cepat dari segi psikologi. Kita tertidur, bangun-bangun tidur, dia 13 jam juga bangun-bangun tidur sampai. Ataupun cepat itu mungkin ada teknologi moden ni, flight semua dah boleh pendek. Mungkin boleh jadi separuh 8 jam saja dah sampai. Jadi kita minta dilipatkan. Dan juga faedah minta sebagai pengganti. Allah Azza wa Jalla menjadi pengganti bagi ahli keluarga. Dan kita musafir, kita tinggal. Kita sebagai ketua keluarga, apa jadi pada isteri, apa jadi pada anak kita, keselamatan mereka, keselamatan akidah mereka, agama mereka. Minta Allah menjadi pengganti, iaitu Allah menjaga mereka. Itu faedah. Baik. Dan juga minta berlindung daripada pandangan yang buruk. Kadang kita bila musafir ni adalah benda-benda yang buruk. Pandangan-pandangan yang buruk kita minta dijauhkan. Dan juga segala keburukanlah pada harta dan keluarga. Bila baginda SAW bertolak pulang, bila dia dah nak balik, baginda mengucap doa yang sama. Sama saja doa yang sama. Sebab itulah pada awal tadi yang kita sebut tadi, ayat tadi, bila naik boleh baca doa tu, turun boleh baca doa tu juga. Bertolak ke, balik ke, boleh baca doa yang sama. Seperti mana hadis ni, amalan Nabi SAW, dia bertolak pulang pun membaca doa yang sama. Tak ada masalah. Cumanya ada sikit tambahan. Iaitu tambahan aibuna, taibuna, abiduna, lirabbina, hamiduna. Dia ada tambahan sikit. Itu kami pulang, kami bertaubat, kami menghamba, kami memuji kepada Tuhan kami. Walaupun taubat ini tak adalah kaitan sangat dengan musafir, tapi bila pulang, Nabi SAW minta taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam musafir mungkin ada sebuah sikit yang kita tak pasang kita buat. Pemandangan yang buruk, kemungkaran, ataupun mungkin iyadzubillah daripada syirik, di mana kita sebut tadi, kes. Ataupun kadang kita pergi musafir, kita rasa angkuh, sombong, kita mampu bermusafir. Terutama zaman Covid ni, orang lain tak boleh musafir, aku boleh. So ada syirik asghar, syirik yang kecil. Minta taubat pada Allah Azza wa Jalla. Bila kita balik, kita panggil taibun. Minta bertaubat. Wallahu ta'ala alam. Selesailah doa yang terakhir daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila balik pulang daripada bermusafir. Hayakumullah ala wa sahlan wa marhaban bikum. Mudah-mudahan bermanfaat kuliah kita pada malam ini untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dan cuba untuk kita beramal semua doa-doa ini, sama ada doa Nabi Nuh dan juga doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka seperti mana kita sebut tadi, dia mula dulu dengan baca bismillah lah. Bismillah. Jadi nak naik bismillah, balik pun dia bismillah. Kemudian cubalah untuk menghafal sebahagian pun, letak semua daripada doa-doa tadi, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Nampaknya tidak ada sebarang soalan. Soalan-soalan pada malam ni semuanya clear. Internet pun clear, kuliah pun clear, tidak ada sebarang soalan. Semua boleh difahami dengan mudah. So, mudah-mudahan manfaatlah. Cukup sekadar itu kuliah kita malam ini.
Kita tangguh dahulu dengan tasbih kafarah dan juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.